Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan juga kepada rakan-rakan siswa guru sekalian. Yang dihormati Dr. Lim dan juga Dr. Suzita selaku pensyarah bagi saya dalam subjek PKUK 1084 yang merupakan subjek masalah pembelajaran. Tempoh hari saya telah pun diberikan tugasan di mana saya perlu mencari punca-punca ketidakupayaan bagi satu kategori MBPK. Kategori MBPK yang telah saya cari ialah ADHD, yang bermaksud Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hari ini saya ingin menerangkan tentang punca-punca ADHD. Sebelum itu kita perlulah tahu dulu dia punya pengenalan, ciri-ciri, jenis-jenis ADHD, kemudian baru punca-puncanya. Okay, kita tengok apa yang terkandung dalam slide yang telah saya sediakan ini. Okay, ini merupakan isi kandungan apa yang kita akan belajar pada hari ini, yang di mana mengandungi objektif, pengenalan kepada ADHD, punca-punca ADHD dan juga rawatan yang boleh kita berikan kepada pesakit dan juga pesakit ADHD ni. Okay, ini merupakan objektif bagi kita punya pembelajaran. Pada akhir pembelajaran ini, kita akan dapat mengenali apa itu ADHD dan ciri-cirinya. Kita juga dapat mengetahui tentang punca-punca berlakunya ADHD dan rawatan yang sesuai bagi masalah ini. Okay, seterusnya, kita masuk dulu apa itu ADHD. Mesti ada setengah orang yang tak tahu kan apa itu ADHD. Okay. ADHD merupakan singkatan daripada Attention Deficit Hyperactive Disorder ataupun sindrom kurang daya tumpuan dan hyperaktif. Ini merupakan salah satu kecelaruan tingkah laku yang biasanya terjadi dalam kalangan kanak-kanak. Tapi ada juga, dia bukan just on kanak-kanak saja, ada juga dalam dewasa. Okay, kita tengok pula menurut Leahy 1997, ADHD adalah masalah kanak-kanak yang mempunyai kesukaran untuk menumpukan perhatian kerana kebolehannya yang terhad untuk memberi tumpuan dan sering menunjukkan tingkah laku tidak sabar. ADHD ni dia tidak hilang walaupun seseorang semakin tua, dan gejalanya berbeza mengikut peringkat umur. Kalau kanak-kanak ni gejala dia macam lain. Kalau dah dewasa mungkin gejalanya berubah. Dia berubah, gejala ADHD ni dia berubah mengikut umur. Individu yang mempunyai ADHD menghadapi kesukaran yang melibatkan fungsi eksekutif seperti ingatan kerja, pemikiran fleksibel dan kawalan diri. Kita tengok ciri-ciri ADHD. Apa yang kita boleh tahu ciri-ciri ADHD ni? ADHD ni dia, ciri-ciri dia, seseorang itu akan mempunyai kurang tumpuan perhatian, banyak mengelamun, lalai, lupa atau kehilangan banyak benda. Dia juga, pengidap ADHD ni dia kerap menggerak-gerakkan badan atau gelisah, terlalu banyak bercakap. Kan, kita kan pernah tengok ada kadang-kadang pengidap ADHD ni dia macam selalu gelisah. Dia macam kita tengok dia macam tak boleh nak duduk diam. Dia akan ingin cuba untuk melakukan sesuatu. Macam dia macam suka berlari, menggerak-gerakkan badan. Dia macam susah untuk duduk diam-diam. ADHD pada kanak-kanak biasanya dapat dikenal pasti sebelum usia anak tersebut 12 tahun. Bahkan pada beberapa anak sudah terlihat gejala ADHD ni sejak usia 3 tahun. Kita teruskan bincangan kita dengan jenis-jenis ADHD. ADHD ni ada 3 jenis. Yang pertama, inattentive. Yang kedua, hyperactive ataupun impulsif. Yang ketiga adalah gabungan daripada inattentive dan juga hyperactive, impulsif. Kita tengok dulu jenis yang pertama, iaitu inattentive. Apa tu inattentive ni? Inattentive ni merupakan kanak-kanak yang mempunyai ADD, bukannya hyperactive. Mereka tidak mempunyai tenaga berlebihan seperti pengidap ADHD. Maksudnya kat sini, kanak-kanak yang mempunyai ADHD jenis inattentive ni dia cenderung untuk lebih diam. Dia, kalau kita tengok dia diam, dia pemalu, dia macam duduk dalam dunia dia sendiri. Macam tu. Tapi dari segi peribadinya pula, dia punya tempat peribadinya
tidak tersusun, kotor, dia susah untuk merupakan perhatian. Kita tengok pula pada ciri-ciri yang kedua, iaitu hyperactive impulsif. Hyperactive impulsif ni merupakan kanak-kanak yang menghadapi ADHD jenis ini mempunyai tenaga yang berlebihan. Kalau yang hyperactive ni, kanak-kanak tersebut yang menghidap jenis macam ni, dia lebih hyperactive, dia lebih, orang kata, banyak bergerak. Hyperactive lah, macam suka bergerak, suka berlari kan. Dia sentiasa bergerak sehingga menyebabkan timbulnya isu hyperaktif. Okey. Simptom-simptomnya, dia ni jenis bertutur. Simptom-simptomnya lah, dia bertutur tanpa berfikir, mempunyai masalah. Kalau mempunyai masalah dalam kesabaran, dia kurang kesabaran. Kita tengok pula yang gabungan antara inattentive dan juga hyperactive impulsif. Gabungan ni dia kanak-kanak yang menghadapi ADHD jenis gabungan ini mempunyai simptom dalam ADD dan juga ADHD. Kalau gabungan ni dia ada dua-dua simptom. Dia ada simptom yang pemalu tadi di mana dalam ADD, dan juga dia ada simptom yang hyperaktif dalam ADHD. Dia ada kedua-dua simptom kalau yang jenis gabungan ni, jenis ketiga. Okay, kita teruskan dengan punca-punca ADHD. Sebenarnya punca-punca ADHD ni merupakan perkara utama yang ingin saya bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum kita tahu punca-punca ADHD ni kan, kita kenalah tahu dulu apa itu pengenalan pada ADHD, apa itu ciri-cirinya, apa itu jenis-jenisnya. Semua itu telah saya terangkan pada slide sebelumnya kan. Okey, kita pergi pula kepada ciri-ciri kepada punca-punca ADHD. Punca-punca yang pertama adalah genetik. Kajian telah membuktikan bahawa ADHD lebih cenderung untuk diwarisi daripada ibu bapa atau keluarga yang mempunyai darah yang mengandungi ADHD. Maksud ayat kat sini ialah kalau ibu atau bapa tu berkahwin, kemudian si bapa ni dia menghidap dia ada darah ADHD. So kemungkinan anak yang dilahirkan juga akan menghidap penyakit ADHD ni. Macam tu. Kalau penyelidikan mendedahkan peratusan ADHD yang lebih tinggi yang terdapat pada ibu atau bapa kandung. Kalau bagi ibu atau bapa angkat ni, dia punya kemungkinan untuk anak tersebut menghidap ADHD berkurang. Kita pergi kepada faktor persekitaran pula. Faktor persekitaran bermaksud pendedahan kepada bahan kimia yang berbahaya semasa kehamilan atau semasa kanak-kanak. Contohnya kalau seseorang ibu tu dia tinggal dekat dengan kawasan perindustrian, so dia terdedah kepada contohnya asap-asap kilang yang berbahaya kan. So dia akan efek kepada janin tu, kepada anaknya. Contoh kat sini juga dia ada sejenis toksin, iaitu plumbum. Walaupun digunakan pada kepekatan yang rendah, ia dapat mengubah fungsi dopamin tersebut. Dopamin ni dalam otak kita. Kalau dia mengubah fungsi dopamin ni, maknanya dia akan menyebabkan gangguan pada otak dan juga menyumbang kepada ADHD ni lah. Okey, seterusnya punca yang ketiga ialah kecederaan pada bahagian otak. Kecederaan otak teruk digambarkan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk ADHD. Contohnya kalau kecil-kecil tu kan, ibu bapa ni bawa seseorang budak ni pergi berjalan-jalan bersia-sia, kemudian tiba-tiba dia mengalami kemalangan. Budak tu dia mengalami kemalangan yang menyebabkan otaknya terganggu. Jadi dia akan menyumbang kepada budak tersebut menghidap penyakit ADHD lah, sebab budak tu masih kanak-kanak. So kalau dia tiba-tiba dia accident, pasal otak dia menyebabkan gangguan pada otaknya, so dia berpeluang lah untuk, bukan berpeluang, dia akan berkemungkinan untuk menghidap penyakit ADHD ni. Lepas tu kalau struktur otak yang tidak normal juga boleh menjadi punca pada ADHD ni. Maksudnya kalau seorang kanak-kanak ni dia lahir-lahir pun dia punya struktur otak tu dah berbeza dengan struktur otak kanak-kanak normal. So jadi perbezaan struktur otak ni boleh menyumbang kepada berlakunya ADHD ni lah. Okey, punca yang keempat adalah kehamilan pramatang. Okey, penyelidikan telah melaporkan bayi yang lahir pramatang atau berat terlalu sedikit mempunyai 2 kali ganda risiko untuk menghidap ADHD ni.
Penyelidikan juga merendahkan peratusan ADHD yang lebih tinggi yang terdapat pada ibu bapa kandung. Okey. Kita pergi kepada punca-punca yang keempat, iaitu dia mengambil bahan terlarang semasa hamil. Pendedahan kepada alkohol dan dadah secara semasa hamil diketahui menyebabkan banyak kecacatan kepada anak. Ini kerana contohnya kalau seseorang ibu tu waktu dia pregnant, waktu dia mengandung, dia isap rokok, dia ambil dadah kan, dia boleh menyebabkan apa yang masuk ke dalam badan ibu tu masuk kepada kandungannya. Ini dapat menyebabkan gangguan kepada otak kan dadah, alkohol dan rokok, semua asap rokok tu kan dia berbahaya kan. Dia akan menyebabkan efek kepada otak bayi tersebut lah. Jadi bayi yang dilahirkan juga memang kemungkinan untuk menghidap ADHD ni tinggi lah kan. Bagi di sini juga ada dicakapkan apa saja yang dimakan akan memberi kesan langsung kepada kandungan ibu tersebut. So kalau ibu pregnant ni kenalah jaga-jaga makan tu kan. Kena jaga makan makanan yang berkhasiat untuk mengelakkan anak tersebut menjadi ADHD. Dia kena makan makanan berkhasiat untuk menjamin anak tersebut anak yang sihat. Di sini saya ingin membincangkan pula tentang rawatan-rawatan ADHD ni. Saya telah membuat sedikit penyelidikan lah tentang bagaimana rawatan yang untuk membantu masalah penghidap ADHD ni. Antara rawatan yang pertama adalah dari segi psikoterapi. Okey, apa itu rawatan psikoterapi ni? Dia untuk mengubah cara pemikiran yang ada dan berkelakuan lebih positif. Terapi ini dapat membantu mereka yang mengalami kemurungan agar mereka kembali mendapat keyakinan diri. Yang maksudnya kat sini kita tak tahu kan bagaimana perasaan seseorang pengidap ADHD tu kan. Sebab kita ni kan manusia normal, kita tak tahu bagaimana apa yang mereka rasa. Sebab zaman sekarang ni kan, kalau dari segi perspektif masyarakat kan, kita tahu kalau mereka tengok ADHD ni, mesti mereka macam rasa nak jauhkan diri daripada golongan pengidap penyakit ADHD ni kan. Sebab dia bukan orang normal kan, dia macam berbeza dengan orang biasa. So kita tak tahu apa yang mereka rasakan. Mungkin pengidap ADHD ni dia rasa stres, dia rasa kemurungan. Kenapa mungkin dia cakap dalam hati dia, kenapa orang sampai macam ni, buat aku macam ni kan. So psikoterapi ni dia membantu pengidap ADHD ni supaya dia kembali mendapatkan keyakinan diri. Okay, antara contoh terapi psikoterapi ni adalah, yang pertama terapi tingkah laku, yang kedua terapi kognitif tingkah laku. Okay, terapi tingkah laku ni dia lebih spesifik kepada kanak-kanak, kepada golongan yang kanak-kanak yang lebih muda lah kan. Dia untuk mengawal tingkah laku yang tidak terkawal melalui sistem pengajaran. Maknanya kalau kita buat terapi tingkah laku ni, dia untuk mengawal tingkah laku, dan kemudian kalau seseorang pengidap tu berjaya, mungkin kita akan beri ganjaran. Contohnya seperti hadiah ke apa ke kan. Tujuannya juga adalah untuk membuang tingkah laku negatif dan menerapkan tingkah laku positif dalam pengidap ADHD ni. Kalau dari segi terapi kognitif tingkah laku ni pula, dia lebih kepada dalam kalangan orang yang lebih berumur. Contohnya dari dalam kalangan pengidap ADHD yang remaja dan juga golongan lebih tua. Dan function terapi kognitif tingkah laku ni, dia satu bentuk terapi supaya seseorang pengidap ADHD ni dia tahu tingkah laku apa yang dia buat dalam diri dia. Dia mengenali diri dia. Terapi kognitif tingkah laku ni maksudnya begitu. Okey, kita pergi pula kepada rawatan yang kedua, iaitu dari segi ubat-ubatan. Ubat-ubatan ni dia untuk mengurangkan keterujaan gejala agar mereka lebih terkawal. Contohnya perangsang untuk meningkatkan hormon dopamin di otak. Kalau dari segi ubat-ubatan ni, dia ada ubat-ubat yang boleh membantu untuk mengurangkan hyperaktif kan. ADHD ni dia seseorang tu dia lebih hyperaktif kan. So ubat ni dia membantulah golongan ADHD ni supaya dia kurang sikit dia punya hyperaktif tu kan. Dia meningkatkan hormon dopamin dalam otak supaya dia merangsang otak kita lah supaya lebih
apa orang cakap macam dia lebih, otak tu lebih berfungsi supaya dapat mengawal badan kan, supaya badan tu tidak terlalu hyperaktif, supaya dia lebih kembali kepada normal. Tapi kalau ubat ni dia tidak boleh diambil ikut suka hati kan, sebab ubat kan dia mesti ada dos-dos yang ditetapkan. So kita perlu ikut nasihat doktor lah agar tidak ambil secara berlebihan, kerana boleh menyebabkan side effect. Lagipun kalau ubat ni, kita tahu ubat kan kita makan lah macam mana pun, seperti kata pencara saya lah, ubat kan kalau kita pakai makan macam mana pun dia tetap akan memberikan kesan sampingan. Jadi untuk mengurangkan kesan sampingan tu, kita kena makan mengikut dos yang ditetapkan lah oleh doktor. Okey. Kemudian kita teruskan kepada rawatan yang ketiga adalah dari segi pendidikan. Okey, pendidikan ni dia untuk memberi kesedaran awal tentang ADHD kepada masyarakat. Dia untuk memastikan masyarakat tidak mengejek golongan ADHD ni lah. So dari segi pendidikan ni, kan kita beri pendidikan awal kepada masyarakat tentang apa itu ADHD, macam mana boleh berlaku ADHD, rawatan ADHD. Ini supaya masyarakat zaman kini tahulah tentang ADHD ni, supaya mereka boleh hidup dalam satu keadaan yang harmoni dan tidak berlaku macam saya cakap tadi, ada segelintir masyarakat yang dia tak suka dengan golongan ADHD ni kan. Kalau macam saya dulu pun, sebelum saya belajar pendidikan khas ni kan, saya tak tahu pun yang ADHD ni macam mana, apa itu ADHD, sindrom Down kan, semua autisme. Tapi setelah belajar saya tahulah yang mereka ni murid MBPK, murid pergaulan pendidikan khas kan. So kita selaku masyarakat kenalah memberi peluang kepada mereka supaya mereka dapat merasakan hidup yang hidup seperti orang normal kan, walaupun mereka tu kekurangan sikit. Ini pula adalah rujukan yang telah saya gunakan untuk menyelesaikan saya punya tugasan ni lah, untuk mencari apa itu pengenalan kepada ADHD ni, dia punya punca, dia punya rawatan ni kan. Inilah antara slide-slide yang ini adalah rujukan saya yang saya gunakan untuk menyelesaikan tugasan ini. Okay, selesai sudah sesi pembentangan pada hari ini. Kita buka pula untuk sesi soal jawab. Ada yang nak bertanya soalan? Ada. Okey, silakan. Soalan saya, apakah kesan sampingan ubat-ubatan kepada pesakit ADHD? Okey, terima kasih untuk soalan tersebut, saudara Haziq. Okey, bagi menjawab soalan tersebut, saya ingin memberi contoh ubat-ubatan tersebut. Saya ingin mengambil contoh iaitu Ritalin. Okey, sekiranya seseorang pengidap ADHD tu dia mengambil Ritalin ni, dia mungkin akan menyebabkan dia akan rasa gemuruh. Insomnia ni dia masalah tidur dan juga akan hilang selera makan, loya, sakit perut, sakit kepala. Dan jika ubat ini diambil secara dengan skala yang terlalu besar, dia akan boleh menyebabkan kerosakan yang serius. Contohnya kerosakan di bahagian hati, dan jika diambil secara berterusan dan tanpa kawalan, dia boleh menyumbang kepada kematian. So dari segi ubat-ubatan ni perlulah meminta nasihat daripada yang lebih pakar, contohnya mengambil nasihat daripada doktor berkaitan dengan dos-dos yang sepatutnya diambil. Okey, adakah saya menjawab soalan? Menjawab soalan, terima kasih. Okey, ada soalan lain? Saya ada soalan. Okey, silakan. Apakah ciri-ciri ADHD ya? Okey, terima kasih untuk soalan tersebut, Jad. Okey, di sini saya ingin memberitahu ciri-ciri ADHD. Okey, antara ciri-ciri ADHD yang telah saya membuat kajian lah, saya telah membuat research. Antara ciri-cirinya ialah seseorang pengidap ADHD tu dia tidak boleh duduk dengan diam, dia suka melakukan aktiviti yang tidak berfaedah, dia juga selalu lupa, hyperaktif, dan dia bercakap terlalu banyak. Dan semua kesan-kesan ini, ciri-ciri ini dia dapat dilihat bermula daripada seawal umur usia 6 tahun dan tidak lebih daripada 12 tahun. Okey. Ada soalan lain?
Saya ada. Okey, silakan Ifan Izani. Saya itu masih mengamalkan pemakanan yang tidak sihat. Oh, okey. Ada kurang jelasan dari segi line kat situ. Okey, soalan Ifan Izani ni dia berkata adakah ibu mengandung ni dia boleh je makan makanan secara ikut suka hatilah. Okey. Bagi menjawab soalan Ifan Izani ni, ibu mengandung ni sebenarnya dia perlu makan makanan yang sihat dan mengelakkan daripada memakan makanan yang tidak baik dan juga mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala seperti merokok, minum minuman keras. Hal ini kerana jika ibu pengandung tersebut dia mengamalkan pemakanan tidak sihat, dia boleh menyebabkan kandungannya akan terjejas. Sebagai contoh, dia boleh menyebabkan gangguan pada bahagian otak. Dia boleh menyebabkan gangguan pada bahagian otak anak tersebut dan boleh menyebabkan anak tersebut berkemungkinan akan menghidap penyakit ADHD. Adakah saya menjawab soalan? Menjawab. Okey, sama-sama. Dengan berakhirnya soalan tersebut, maka berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Okey, sama-sama.